Selamat datang semua ke serambi kajian MyHR UX. Pada hari ini kita ada tetamu kita, Nurhanisha Yusof, untuk menceritakan tentang research yang beliau lakukan untuk PhD beliau. Baiklah, boleh panggil Nisa ya. Ya, boleh doktor. Ya, Nisa. So, Nisa, apakah kajian yang Nisa lakukan untuk PhD? Okey, terima kasih doktor. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahululah kerana menjemput saya untuk perkongsian pada hari ini. Saya Nurhanisha Yusof lah. Okey, berkaitan dengan tajuk kajian PhD saya yang bertajuk model lanjutan penilaian pengalaman pengguna dari masa ke masa untuk sistem e-perolehan. Ataupun kita panggil dalam bahasa Englishnya an extended user experience evaluation over time model for e-procurement system. Jadi kajian yang saya lakukan ni sebenarnya adalah berkaitan dengan pengalaman pengguna yang mana menggunakan sistem e-perolehan Kerajaan Malaysia. Dalam kajian ini, saya telah membangunkan satu model lanjutan penilaian pengalaman pengguna dari masa ke masa. Maksudnya berkaitan dengan overtime evaluation untuk sistem e-perolehan. Jadi model yang dibangunkan ni sebenarnya ditambah baik dari segi dimensi, dari segi kriteria dan juga metrik UX yang terdapat dalam model itu sendiri. Dan kajian yang saya lakukan ni melibatkan 4 fasa, iaitu fasa kajian teori, pembangunan model, penentusahan model dan juga pengesasahan model lah. Dalam kajian yang saya lakukan untuk PhD ni juga saya telah membangunkan satu user journey map. Okey, ataupun kita panggil peta perjalanan pengguna bagi sistem e-perolehan itu sendiri. Apakah motivasi di sebalik kajian ini dilakukan? Berdasarkan kepada kajian yang sedia ada, kebanyakan pengalaman pengguna sistem e-perolehan adalah tidak menyenangkan dan boleh dikatakan pengalaman yang negatif. Maka kajian berkaitan dengan pengalaman pengguna menggunakan sistem e-perolehan itu sendirilah yang mendorong untuk kajian yang dilakukan. Menurut Draman et al. 2019 ada menyatakan bahawa implementasi kerajaan elektronik telah gagal di antara 60% hingga 85%, termasuk sistem e-perolehan itu sendiri. Jadi boleh dikatakan bahawa satu perkara yang sangat penting untuk dikaji sebab untuk mengetahui sejauh mana kesukaran pengguna sistem e-perolehan itu sendiri. Sang et al. 2020 juga ada menyatakan bahawa kajian terhadap sistem e-perolehan itu sangat diperlukan kerana pada masa kajian dilakukan di mana tahap penguasaan ataupun penggunaan sistem oleh pengguna sistem e-perolehan masih belum berada di tahap yang memuaskan. Maka inilah yang mendorong ataupun motivate saya untuk melaksanakan kajian ini yang mana lebih fokus kepada UX iaitu pengalaman pengguna. Okey, untuk penonton kita di luar sana yang mungkin tidak pasti tentang apakah itu sistem e-perolehan. Jadi boleh terangkan sikit tentang apakah itu sistem e-perolehan? Okey, sistem e-perolehan ini adalah salah satu sistem di bawah kerajaan Malaysia yang mana sistem secara atas talian yang melibatkan transaksi untuk pembekal ataupun pengguna sistem e-perolehan untuk memohon sebut harga, tender daripada agensi-agensi kerajaan. Maka pembekal ataupun pengguna sistem e-perolehan ini akan menggunakan sistem ini untuk mendapat tawaran bagi mendapatkan sebut harga ataupun tender daripada agensi-agensi kerajaan inilah. Jadi bagaimanakah kajian ini dilakukan? Kajian yang dilakukan sebenarnya melibatkan 2 kaedah, iaitu kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Model yang telah dibangunkan sebenarnya akan ditentusahkan terlebih dahulu oleh pakar-pakar daripada akademik dan juga industri. Yang mana dalam bidang HCI, Human Computer Interaction, bidang UX, User Experience dan juga bidang e-perolehan.
Setelah model yang dibangunkan tu ditambah baik berdasarkan kepada maklum balas pakar-pakar, dan selepas daripada tu validation lah ataupun pengesahian model tu dilakukan terhadap pengguna sistem e-perolehan. Jadi validation model ni melibatkan kaedah dari segi kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif adalah soal selidik diedarkan pada awal dan akhir penggunaan e-perolehan. Jadi kita boleh katakan bahawa sistem yang saya laksanakan ni, di mana soal selidik tu adalah permulaan tu pra-experience, okay, pre-experience ataupun pra-pengalaman, dan juga pasca pengalaman lah. Okey. Kemudian yang keduanya adalah dari segi kaedah diari ataupun diary study. Diary study ni digunakan kerana ia merupakan salah satu metod lah yang popular dalam bidang UX, yang mana untuk kita mengetahui pengalaman dan juga emosi pengguna tu terhadap sesuatu. Jadi diary study ni digunakan di mana dilaksanakan selama 6 minggu, yang mana kita akan hantarlah soal selidik selama 6 minggu tu, maksudnya dua kali dalam satu minggu selama 6 minggu untuk kita mengetahui pengalaman pengguna di awal, semasa dan akhir penggunaan menggunakan sistem tersebut. Jadi dengan menggunakan kaedah diary study ni juga untuk mengenal pasti emosi dan pengalaman ataupun kesukaran yang dihadapi oleh pengguna semasa menggunakan sistem e-perolehan tu. Jadi kita nak tahu apakah kesukaran dan emosi mereka sewaktu menggunakan sistem e-perolehan tu sendiri. Apakah ada dapatan daripada hasil kajian ini? Hasil penemuan daripada kajian yang dilakukan, okay, di mana daripada pengesahian model ataupun validation model yang telah dilakukan, didapati dimensi penting dalam model yang baru dibangunkan, iaitu model lanjutan penilaian pengguna, pengalaman pengguna dari masa ke masa sangat valid ataupun sangat diperlukan, di mana adanya keperluan dari segi kriteria dan metrik UX. Jadi selain daripada itu, daripada ujian statistik yang dilakukan, didapati bahawa pengalaman pengguna yang menggunakan sistem e-perolehan ni lebih menjurus kepada pengalaman yang positif untuk suatu jangka masa penggunaan. Maksudnya dekat sini, pada peringkat permulaan penggunaan sistem tu, pengguna berasa agak sukar sebab e-perolehan tu adalah satu sistem yang agak kompleks. Okey, jadi pengguna pada permulaannya dia akan rasa agak sukar, namun setelah menggunakannya untuk satu tempoh masa yang tertentu, pengalaman pengguna sistem akan lebih positif. Situasi inilah yang kita panggil sebagai overtime usage. Maksudnya, pengalaman positif pengguna tu akan lagi lebih baiklah pengalaman mereka. Dan selain daripada itu, daripada hasil kajian yang dilakukan juga, iaitu dari studi yang mana telah dianalisa secara tematik analisis, juga mendapati bahawa pengguna sistem e-perolehan ni sebenarnya dia mempunyai emosi yang positif dan juga emosi yang negatif. Di mana emosi yang positif ni mereka lebih mereka berasa menyenangkan, berminat dan berpuas hati sewaktu menggunakan sistem tersebutlah, maksudnya untuk satu jangka masa yang tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahawa pengguna sistem e-perolehan ni sebenarnya mempunyai pengalaman positif semasa penggunaan sistem untuk satu jangka masa yang untuk satu jangka masa yang tertentu ataupun dalam jangka masa yang lama lah. Macam tu. Baik. Baik. Jadi apakah implikasinya kajian ini? Okey, apa yang saya boleh katakan dari segi implikasi, okey, yang mana saya jelaskanlah terlebih dahulu, di mana kajian yang dibangunkan ini sebenarnya
telah menghasilkan satu model lanjutan yang baharulah, yang mana model yang saya kira sangat terperinci dari segi dimensi, kriteria dan matrik UX yang mana tidak terdapat dalam model penilaian UX yang lain. Jadi model yang dibangunkan tu boleh digunakan sebagai panduan kepada pereka bentuk sistem dan juga pembangun sistem terutama dalam fasa reka bentuk. Jadi sangat pentinglah untuk kajian dilakukan. Dan kajian ni sebenarnya dia memberi implikasi ataupun saya boleh katakan juga memberi impak lah saya katakan dan manfaat kepada pihak yang berkepentingan. Di mana saya ambil contoh di mana sekarang ni tengah deal dengan service provider iaitu daripada commerce.com Sdn Bhd. Okey, di mana dalam kajian ini saya telah menghasilkan satu peta perjalanan pengguna iaitu user journey map untuk digunakan oleh kaki tangan perkhidmatan pelanggan yang mana mereka boleh mengenal pasti masalah ataupun aduan yang lazimnya diterima daripada pengguna e-perolehan sama ada sebelum, semasa dan selepas fasa tersebutlah. Jadi implikasi daripada penemuan ni sahaja bukan sahaja kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti commerce.com, malah juga pada pereka bentuk dan juga pembangun sistem lah. So dia memberi benefit kepada pihak ni lah, pihak pembangun sistem, pereka bentuk sistem dan juga commerce.com Sdn Bhd. Commerce.com Sdn Bhd ni sebenarnya adalah satu service provider, okay, yang mana bagi syarikat dan kerajaan untuk menjalankan perniagaan secara elektronik. Jadi daripada kajian yang dilakukan juga, okay, telah bukan sahaja menghasilkan model yang baharu, tetapi juga adanya user journey map, okay, ataupun kita panggil peta perjalanan pengguna yang mana boleh digunakan untuk mengenal pastilah masalah dan aduan yang saya maklumkan tadilah. Dan daripada kajian yang dilakukan ni, okay, di mana para penyelidik juga sebenarnya boleh menggunakan model yang dibangunkan ni, okay, model baharu yang dibangunkan ni sebagai satu garis panduan untuk membuat kajian yang berkaitan dengan overtime evaluation. So maksudnya boleh dijadikan sebagai rujukan lah sebab overtime evaluation ni sangat kebanyakan penyelidik agak sukar lah untuk melakukan kajian ini kerana ianya sangat rumit, tetapi hasilnya adalah sangat bermanfaat lah. So itu antara kajian yang dilakukan lah dalam PhD saya. Okey, baik. Saya rasa itu saja soalan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Nisa. Sama-sama.